Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, kita berjumpa lagi. Hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan, puan-puan 7 tips semak harga pasaran terkini. Macam mana kita nak semak market value rumah, sama ada nak beli atau nak jual. So, apa pentingnya untuk semak market value ni? Okey, sebagai pembeli, sebagai buyer untuk beli rumah, amat penting untuk tahu market value sebab bank hanya bagi loan ataupun pembiayaan dia, margin loan dia 90% daripada market value sahaja. So 10% lagi dijadikan deposit kalau nak beli rumah menggunakan duit poket kita sendiri. Okey, sekiranya harga rumah yang kita beli itu lebih tinggi daripada market value, so pembeli perlu top up menggunakan duit cash dia sendirilah. So maksudnya cash yang diperlu sediakan adalah 10% deposit dengan lebihan untuk top up loan tadi. Bagi owner pula, market value ni akan membantu owner, pemilik rumah untuk buat keputusan apa harga yang terbaik untuk jual rumah mereka. So kita tahu by logic pembeli suka beli rumah mengikut harga pasaran. Tapi kalau kita tengok tahun lepas, 2-3 tahun lepas, pasaran hartanah akan menjadi lembab sedikit. Mungkin keadaan ekonomi yang tidak begitu stabil. So banyak rumah yang sedang dijual di bawah harga pasaran ataupun below market price, below market value. So apa yang saya boleh advise hari ini, kalau tuan-tuan nak jual rumah, pastikan rumah tersebut dijual mengikut harga pasaran semasa ataupun di bawah harga pasaran semasa. Untuk tip pertama, macam mana kita nak semak market value ni, kita boleh tanya jiran-jiran. Kalau kita duduk dalam satu tempat sebab kita tahulah jiran sebelah rumah, depan rumah, belakang lorong rumah kita dah jual rumah. So kita kena cari transaksi dalam 6 bulan ke 12 bulan ataupun dalam 1 tahun ke 2 tahun yang terdekat tu, kita tengok berapa harga yang telah dijual. So kita dapatkan info kalau boleh lebih daripada 3 unit rumah lah. Sebagai pembeli, mungkin kita boleh pergi ke kawasan kejiranan, tanya dengan jiran-jiran. Kita solat dekat surau kawasan setempat, kita tanya dengan jemaah surau, ada tak rumah kat sini yang telah dijual, berapa harga yang telah dijual. So yang pertama, kita tanya kejiranan lah. So tips yang kedua, kita tengok iklan rumah-rumah untuk dijual. Ni tip kedua, tengok iklan rumah untuk dijual. Kita cari iklan-iklan rumah untuk dijual, terutamanya di internet lah, di portal-portal hartanah seperti mudah.my, Property Guru, iProperty dan sebagainya. So kita senaraikan rumah-rumah ni mengikut bajet kita. So contohnya kita cari rumah teres 2 tingkat. So pastikan kita dapatkan sekali luas tanah dia. Sebab by logik, kalau rumah tu lebih luas tanah dia, harga dia lebih mahal sedikit lah. Itu melalui kalau kita semak online. Tapi kalau kita dekat dengan kawasan yang kita nak cari tu, kita boleh pusing-pusing. Petang-petang mungkin kita boleh pusing-pusing, kita tengok rumah dekat kawasan tersebut lah, kawasan-kawasan yang kita cari tu. Kalau rumah-rumah yang untuk dijual, selalunya ada banner lah. Selalunya ejen akan letak banner house for sale, rumah untuk dijual di depan rumah. So kita call ejen tu, tanya berapa harga nak jual. Dalam masa yang sama, kita tanya sekali market value rumah tu kepada ejen tersebut. So hopefully ejen tu boleh explain berapa current market value mengikut kajian ejen tersebut. Tip yang ketiga, kita boleh rujuk ejen hartanah setempat. Kita tahu ejen hartanah ni rutin dia menjual beli ataupun sewa rumah-rumah dalam satu-satu kawasan. So segala maklumat hartanah seperti market value, ejen-ejen ni dah tahu dah, sebab ejen ni pernah uruskan hartanah dalam kawasan tersebut. So persoalan dia, macam mana kita nak cari ejen-ejen ni? Senang je. Sekarang ni kan waktu PKP, kita pun tak boleh keluar sangat. Kita just Google saja keyword ejen hartanah plus kawasan yang kita cari. Contohnya ejen hartanah Bangi, ejen hartanah Kuantan, perunding hartanah Ampang, property agent Johor Bahru ataupun Pasir Gudang. So kita boleh tengok website-website yang ejen ni buat. So kita boleh minta pandangan mereka, kita hubungi dia mereka melalui call atau WhatsApp.
kita hubungi mereka dan minta pandangan mereka berkenaan harga pasaran semasa bagi kawasan yang kita dah cari, yang tuan-tuan dah carilah. So kalau ada rezeki dah jumpa dengan ejen yang proaktif, ejen tersebut boleh bantu kita lah, boleh bantu tuan-tuan, puan-puan untuk cari rumah mengikut bajet yang tuan-tuan, puan-puan dah tetapkan. So diorang akan cuba carikan. Tips seterusnya adalah tip yang nombor 4, iaitu reserve price rumah lelong. Okey, kita tahu reserve price lelong ni di bawah harga pasaran, selalunya dalam 10% ke 20% daripada harga pasaran semasa. Itu adalah penentuan harga reserve price. So kita boleh rujuk portal-portal hartanah lelong seperti Lelong Tip. Kita boleh juga rujuk-rujuk ejen-ejen rumah lelong di kawasan tertentu untuk dapatkan berapa reserve price satu-satu unit, satu-satu rumah di kawasan yang kita cari. So tip yang kelima adalah Bricks.my. Okay, Bricks.my ni apa? Bricks.my ni satu portal hartanah yang memaparkan transaksi jual beli hartanah yang telah berjaya. Okey, saya ikut balik, jual beli hartanah yang telah berjaya. So boleh layari Bricks.my dan cari jenis rumah di kawasan yang kita cari. Dan tuan-tuan yang puan-puan cari kat mana tu, pergi dekat Bricks.my dan pilih kawasan dan pilih jenis rumah yang tuan-tuan cari. So tips saya kat sini, cari 3-4 transaksi yang mempunyai harga jualan dia yang hampir sama lah. Okay, kita boleh juga abaikan nanti transaksi yang harga jual dia agak pelik. So sebagai contoh, kita akan jumpa 4 transaksi dalam satu kawasan. Sebagai contoh, satu rumah dijual 400,000, rumah kedua dijual 420,000, rumah ketiga dijual 430. Tapi rumah yang keempat ni dijual pada harga 650. So nilai rumah yang dijual pada harga 650 ni kita boleh abaikan. So kita boleh refer kepada 3 data yang saya sebut tadi, iaitu 400, 420, 430 tu. Kita boleh referkan, boleh kita ambil data ni untuk jadikan satu panduan kepada kita untuk menilai, untuk meletakkan berapa harga pasaran terkini di kawasan tersebut. Okey, tips seterusnya kita tanya banker. Alright, selalunya klien-klien saya akan membeli rumah menggunakan loan bank. Okey, pembiayaan bank. So bank akan bagi loan 90% daripada market value. Okey, pihak bank ada panel valuer dia, ada panel penilai ataupun juri nilai yang akan menasihatkan mereka ni tentang market value. So banker kita yang kita appoint ni, banker akan semak market value dengan valuer untuk dapatkan verbal valuation. Okey, verbal saja. So semakan ni adalah percuma saja. So kita kena refer banker di kawasan yang kita nak beli rumah tu. Alright. So yang terakhir yang saya boleh share kat sini adalah kita boleh refer kepada penilai berdaftar, ataupun kita panggil dia juru nilai, ataupun kita panggil dia valuer. Okey, siapa valuer ni? Valuer ni atau penilai ni adalah orang yang bertanggungjawab memberi pandangan profesional bagi harga pasaran hartanah di Malaysia. Setiap valuer perlu mendapatkan authorization to practice daripada lembaga penilai, pentaksir, ejen hartanah dan pengurus harta. So apabila setiap valuer ni telah mendaftar di board, di lembaga penilai tadi, so setiap valuer ni dah boleh mempraktis lah, boleh memberi pandangan profesional mereka dalam penilaian. So valuer akan sediakan laporan penilaian ataupun kita panggil dia valuation report lah. Untuk dapatkan valuation report ni ada professional fee yang akan dikenakan. So rujuk valuer setempat. Okey tuan-tuan, saya dah kongsikan 7 tip untuk semak market value. So saya harap sangat dengan sedikit perkongsian ni dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan, sama ada nak jual rumah ataupun nak beli rumah lah. So kalau tuan-tuan, puan-puan nak jual rumah, pastikan tuan-tuan melantik ejen hartanah berdaftar. Akhir sekali, sila like, share dan subscribe YouTube channel ni, dan insyaAllah saya akan kongsikan lagi tip-tip berkaitan hartanah. Okey tuan-tuan, itu saja yang untuk kali ni. Semoga kita berjumpa lagi.
Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.